Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. InsyaAllah pada petang ini kita masuk dalam perbahasan orang yang berhak menerima zakat, yang layak terima. Maknanya kita boleh bagi dekat dia, gugurlah kewajipan zakat kita, kewajipan fardu zakat kita. Ada orang yang tak masuk dalam senarai yang kita masuk, yang kita nak bincang. Kalau kita bagi dekat dia, tak selesai. Maknanya tak selesai, maknanya tak gugur kefarduan zakat kita. Sebab tu ada orang yang tanya, kadang-kadang kita nampak dia macam tak ada duit. Kadang-kadang sebahagian kita anggap tak ada duit ni sebab dalam bank dia tak ada duit. Kan? Tanya balik, ada rumah sewa ada, kadang-kadang ada tanah 3-4 relung. Itu tak boleh masuk miskin tu. Dia kira duit yang tak cayak di tangan, tak boleh. Kita kira keseluruhan, maknanya dia adalah seorang yang berharta. Kalau macam tu, seronok. Dia ada tanah banyak relung, kerja makan zakat. Jadi apa yang kita nak bincang pada petang ini ialah mereka-mereka yang disenaraikan oleh fiqh, oleh ulama fiqh, mereka-mereka yang layak untuk menerima zakat. Kita pun nak bagi zakat macam tu lah. Layak ke tak dia tu nak terima tu. Jangan penilaian kita hanya sekadar tengok dia naik motor borok ya. Saya pernah jumpa orang naik motor borok tu duit banyak kan? Baju panas berlubang tengok dia pakai tapi duit dah. Kadang-kadang hak pakai elok-elok ni, semat-semat, pakai kereta elok-elok, tengok-tengok duit kadar pun. Ujung bulan sesak kan? Ada sekali tu abang saya cerita, dia pergi nak tengok kereta. Abang saya kerja dengan company kereta waktu tu. More buat tak tahu, dia pakai baju pagoda lagu tu lah kan? More buat tak tahu. Itulah abang saya rajin sikit nak pergi tanya memang dia nak beli kereta sungguh. Dia bawa duit cash dalam kereta nak beli kat anak dia. Kadang-kadang ada orang macam itu, jangan tengok dari segi luaran saja. Jadi hak kita nak bincang ni hak ni lah. Yang pertama dia kata orang yang berhak menerima zakat dalam syarak ialah orang yang ada padanya salah satu daripada sifat yang 8 asnaf yang boleh menerima harta zakat, yang berhak menerima. Selain daripada tu kita tak boleh bagi dekat dia. Dalam kitab fiqh disebut asnafuz zakat, iaitu sinfun ni maknanya kelompok. Kalau singular dia sinfun, dia punya mufrad singular dia. Kalau dia punya plural jamak, ramai banyak, maknanya dia asnaf. Sinfun tu singular, plural dia asnaf. Okey, jumlah dia ada 8. Hak ni tak boleh ubah dah, melainkan ijtihad. Kok nak bubuh bawah tu sekian-sekian, yang tu cerita lain lah. Cuma untuk nak tambah jadi 9, 10, yang tu tak boleh, kerana ini disebut di dalam Al-Quranul Al-Karim. Baik, yang pertama fakir. Fakir iaitu orang yang tiada harta sama sekali, tak ada harta langsung, atau tiada mempunyai pekerjaan langsung, atau ada mempunyai pekerjaan, tak ada kerja, tak ada duit terus, ataupun dia ada kerja, tengok pula dia punya orang bayar banyak mana, berapa orang bagi gaji dekat dia. Jadi tetapi tidak mencukupi sara hidup yang sepatutnya. Seperti orang yang layak berbelanja RM10 sehari masa tu,
Ni masa Tok Guru kita tulis ni tahun 84, sehari RM10. Lah? Tak, dah kira sehari, satu hari. Belanja. Mungkin saya kira ni satu keluarga lah. Satu keluarga. RM10 tahun 84. Tahun 84 ni. Saya pun tak ada ni. Tak beranak ni. Kan? Dia cuma dapat 4 ke bawah sahaja. RM4 ke bawah. Jadi dia dikira fakir lah. Sepatutnya dia jumlah yang sepatutnya dia yang mencukupi untuk dia belanja satu keluarga. Saya tak kira lah RM10 ni seorang. RM10 seorang lah pun cukup. Dia cukup boleh. Tapi lah ni cerita dia ni mungkin satu keluarga. Kemudian dia dapat RM4 ke bawah, dia kata. Tak cukup. Maka dia termasuk dalam golongan yang fakir. Golongan yang fakir. Ini yang pertama. Yang kedua miskin. Sama ke tu fakir miskin? Tak sama. Orang selalu letak kalau fakir, miskin sekali. Fakir miskin. Dalam Quran sebut fuqara, kemudian masakin. Yang kedua orang miskin iaitu orang yang ada harta, pekerjaan pun ada, tapi tidak cukup belanja yang patut dengan dia. Seperti ada harta atau pekerjaan yang boleh dapat RM7 atau setinggi-tingginya RM9 sehari. Tu tahun 84 agak-agak lah, lebih kurang. 9 kira sebulan tu kalau gaji 300 tu banyak lah kot, boleh lah. Tahun 84. Betul ya ni? Agak-agak cuba ingat balik pasal tahun 84 tu, agak-agak lagu ni cukup lah. Mak saya bagi duit pergi sekolah tu 5 rupang, saya ingat nasi 3 rupang, ayak serupang, boleh simpan serupang, kadang-kadang beli kacang apa. Lah cuba bagi ingat 5 rupang. Dia tendang pintu bilik rumah. Kita pula tu buat perbandingan kan, mak dulu pergi sekolah 2 rupang je. Jadi tak boleh lah kan nak buat perbandingan macam tu. Baik. Sedangkan belanja yang sepatutnya orang semacam dia layak belanja 10 sehari. Tiba-tiba mungkin dia dapat 9 sahaja sehari. Paling tinggi 9 saja dia dapat. Maknanya tak cukup RM1. Tapi tak cukup bukan tak cukup macam tadi. Tadi tak cukup banyak. Tak cukup lebih daripada setengah. Yang ni maknanya dia tak cukup untuk melengkapkan perbelanjaan dia secara harian, walaupun hampir-hampir nak, tapi tak cukup. Tak cukup sikit pun, tak cukup lah juga. Sebab kalau dia dapat RM10 tu pun ngam-ngam. RM10 tu ngam-ngam cukup-cukup, tiba-tiba tak cukup 10. Maknanya tak cukup semua lah. Ini orang miskin. Ini orang miskin. Ringkasnya, fakir orang yang tiada benda langsung atau ada tapi dapat bawah 50% sahaja. Tu cara dia ukur. Ni Tok Guru kita ni bagi dia tulis kitab ni, senang kita nak buat ni. Kadang-kadang kalau kitab lain tu kita nak kena tanya lagi. Yang ni kita anggap kata dia dapat bawah RM4 tadi sebab apa? Dia bawah daripada separuh, maknanya dia bukan takat miskin, ini orang yang fakir. Kalau istilah hari ni dia guna bukan miskin tegar. Miskin tegar. Miskin tegar ni atas orang miskin juga, cuma kita nak pulih dia tu macam payah sikitlah. Jadi maknanya orang yang fakir. Tak ada otak lah, orang tak ada otak. Miskin pula dapat sedikit daripada 50%. Dapat atas sikit daripada 50%, yang demikian tentulah orang miskin lebih baik daripada orang fakir. Baik tak baik ini masalah dari segi perbelanjaan, keuangan ataupun ada harta. Sagi dia berkata Allah Ta'ala duk tengok baik orang miskin lagi daripada orang fakir pula, bukan. Hak tu Allah Ta'ala tengok taqwa sahaja. Kalau kita tengok dalam sejarah, banyak ulama yang Tuhan buat miskin. Al-Haris ibnu Abi Usamah yang riwayat hadis, Bukhari pun ambil kat dia, Imam Bukhari pun ambil kat dia. Hak tu tak ada otak langsung. Dia ada anak perempuan sampai saya ingat dia tak berjaya mengahwinkan anak-anak perempuan dia pun, sebab tak ada duit. Ada orang pergi pinang anak perempuan dia, tapi dia tak mau terima. Dia kata hak mai pinang tu pun orang miskin juga. Dia kata dia tak mau menambahkan jumlah orang miskin dalam keluarga dia. Tapi alim hadis, banyak ulama ambil hadis dekat dia. Baik. Yang ketiga, amil. Amil tu hak kutip zakat.
yang bekerja untuk, iaitu yang dilantik oleh pihak berkuasa. Maknanya dia ada tauliah, ada kuasa yang diberikan oleh kerajaan untuk ikutip harta-harta orang yang wajib mengeluarkan zakat. Baik. Membuat dilantik oleh yang pihak yang berkuasa dan memungut zakat, membuat kira-kiranya mengumpulkan mereka yang berhak menerima dan membahagikan kepada mereka, itu hak masing-masing. Raja dan qadi tidak termasuk dalam asnaf zakat. Raja dengan qadi tak boleh masuk. Dari itu mereka tidak ada hak menerima zakat. Sara hidup mereka dari baitul mal, yakni kerajaan. Okey, bukan dulu sistem zaman dulu. Maknanya ada gaji khalifah, raja dan sebagainya. Jadi depa ada juga dipanggil gaji diambil daripada baitul mal. Tak boleh ambil dari duit zakat bagi dekat raja ataupun pemimpin sebagai gaji. Tak boleh, memang tak berhak sentuh, tak boleh terima. Ini sebab tu harta zakat ni jangan main-main. Jangan main-main. Kerana kalau kita ambil, maknanya kita ambil hak orang. Ambil hak orang. 3 dah. Dia ada bahagian berapa persen dia boleh makan ni, semua dah. Yang keempat, mu'allaf, iaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Ada yang orang kata mu'allaf ni tak masuk Islam lagi, yang mana yang lembut, yang cenderung hatinya, yang lunak hatinya dengan Islam. Bukan, dia kena masuk Islam dulu. Kerana syarat untuk menerima zakat dia kena Islam. Saya tahu ni masalah khilaf, tapi pandangan yang paling kuat dan dalam mazhab kita sendiri kata dia kena Islam dulu. Ya, masuk dulu Islam. Kerana dia adalah ibadat. Orang keluar, kita orang Islam keluarkan sebahagian dari harta kita itu dalam bentuk ibadat. Orang Islam, dia adalah ibadat, dan yang nak terima pun mesti orang Islam juga. Jadi mereka ni baru peluk Islam, duit kadang tak ada, keperluan tak ada, dia pun miskin. Dalam masa ini mereka ni mu'allaf, tak ada duit, maka kita bagi atas dasar ataupun atas bahagian mu'allaf ini. Mu'allaf ni maknanya jinak, yang sudah jinak hati dia dengan Islam. Lagi tanya pula, lama mana nak jinak? 10 tahun pun tak jinak-jinak lagi, dia kan duk bagi takat lagi. Dia ada setiap negeri, ada yang menetapkan lebih kurang 5 tahun. 5 tahun daripada dia masuk Islam, kita tengok 5 tahun sudahlah tu. Kalau nak bagi lepas tu pun bukan pasal dia mu'allaf lah, pasal dia miskin lah kot pula. Kalau kerana mu'allaf, cukuplah takat 5 tahun. Sebahagian negeri dia tak 5 tahun, ada yang 6 tahun, sekian-sekian macam tu. Kita duk kira dia mu'allaf, kali sampai umur 70 dia makan harta zakat tu lah. Tak boleh sampai macam tu. Fikirannya pada Islam masih lemah. Jika dengan diberi ia zakat jadi kuat imannya. Nabi pernah bagi dekat sahabat orang yang baru masuk Islam, sampai dia balik ke kampung dia kata, ya qaum aslimu, kamu masuklah Islam, kamu tengok Muhammad. Aku masuk Islam, saya dia bagi apa agak aku? Nabi bagi kat dia kambing satu lembah, satu wadi dalam hadis pun. Saya pun tak tahulah satu lembah ni besar mana, banyak mana. Tak tahu beribu beratus kan, satu wadi. Kurang-kurang separuh stadium Al-Ustaz dah pun. Satu wadi, mana lembah, satu lembah. Dia bawa balik dan dia kata, aslimu, masuklah kamu ke dalam agama Muhammad. Islam, kerana Muhammad ini kalau dia memberikan sesuatu pemberian, ka'annahu lam yakhshal faqra, seolah-olah macam dia tak takut miskin. Ya, Rasulullah ni dia tak mengambil, dia maksudnya dengan kedudukan dia sebagai, jadi dia pemegang wahyu. Dia boleh saja habaq kata, hak ni Tuhan bagi kat aku, kan, hak ni hak aku, tapi Rasulullah tak ambil. Ada bahagian dia panggil khumus, 1/5 daripada harta, dia panggil al-fay ke al-ghanimah, saya tak ingat. Ada waktu kita baca kan, yang tu dia bagi kepada Rasulullah, tak banyak pun. Dan kita kena tahu juga, Nabi dan kerabat-kerabat Rasulullah SAW tak terima zakat. Jadi fikiran pada Islam masih lemah. Jika dengan diberi ia zakat jadi kuat imannya, atau imannya sudah kuat tapi ada pengaruh dengan diberi dia zakat, diharapkan Islamnya yang lain. Nampak tak? Jadi bila Nabi pernah bagi dekat sahabat macam tu banyak, mempengaruhi yang lain untuk masuk ke dalam Islam juga. Ini boleh kita buat. Buat kat anak kita bukan pasal dia mu'allaf, tapi sebagai tarikan untuk dia buat ibadat dan sebagainya.
Jadi nak bagi duit ni bukan masalah rasuah. Orang kadang-kadang faham rasuah pula. Tak. Nak bagi jinak. Nak bagi lembut hati dia. Kerana sokongan untuk jiwanya kuat itu datang dalam bermacam-macam. Sokongan dia panggil apa? Moral support satu. Kemudian duk bagi leong duit mana? Bagi juga duit sikit untuk memudahkan urusan kehidupan dia. Dan saya pernah jumpa orang macam tu. Masuk Islam sampai tahap kira dia cerita tu saya sampai nak jatuh yang mata. Pasal saya buat perbandingan, kita ni Islam tak ada langsung cabaran, dia nak masuk Islam tu sampai tahap pergi masjid, nak keluar masjid je ada gangster duk tunggu di luar dengan parang dalam kereta, dia kena keluar pintu belakang, isteri dia pula. Jadi ancaman bertahun-tahun. Alhamdulillah Allah ni saya ingat kata tak ada apa dah. Okey dah. Tapi makan masalah. Dia tukar agama 2-3 agama juga. Dia cakap masa saya tukar agama lain, ayah saya tak marah pun. Kan? Masa dia masuk Kristian, dia cerita padri itu mai rumah saya, mai pujuk ayah saya. Ayah saya okey ya. Pindah masuk agama 2-3 agama, mai nak masuk Islam. Tu dia mengamuk habis. Kan? Wallahu ta'ala alam lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ni lah maksudnya, ini orang-orang yang macam ni perlu kadang-kadang mereka dipula oleh keluarga. Jadi kita kena bagilah duit kat mereka. Dan memang kita bagi kan, kalau mereka duk pergi mengaji di Perkim, kalau tak silap kita ada alam duk bagi kat mereka. Ini satu inisiatif yang baik lah. Dan sikap kita sendiri pula kena bagi satu benda yang baik, perkara yang baik untuk dihidangkan kepada mereka yang baru menerima Islam ni. Baik. Yang kelima, hamba sahaya yang hendak menembus dirinya. Ini betapa hebatnya agama Allah Ta'ala ini, sampai hamba sahaya yang kalaulah Tuan dia kata bayar sekian-sekian aku bebaskan kamu, dia pula mana ada gaji hamba ni. Hamba ini disebut dalam istilah ulama fiqh disebut hamba mukatab. Mukatab ni dia kena buat satu-satu benda ataupun bayaran bagi satu imbalan dan akhirnya dia akan dibebaskan. Ada seorang sahabat Nabi, dia asal hamba mukatab. Pernah ingat nama dia apa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia kena tanam, tak silap saya lah, kalau silap saya dia kena tanam 500 pokok. Tanam saja tak jadi, kena tumbuh dulu. Kalau takat tanam kan? Allahu a'lam. Tapi memang lama. Yang akhirnya yang menyelesaikan dia tanam pokok 500 dan tumbuh cepat itu adalah Rasulullah sendiri. Kalau tidak lambat, Allah tanam tumbuh sampai 499. Sebab hak yang ke-500 tu Saidina Umar dia semawa nak tanam. Kita mai aku tanam pula hak 500. Tak naik terus. Panas aku. Dan akhirnya Rasulullah juga yang tolong dia untuk tanam yang pokok 500. Itu panggil hamba mukatab. Maknanya ada perjanjian yang tertulis, sekiranya buat sekian-sekian akan terlepas jadi hamba. Cik Sarah jadi hamba no, pasal tak ada gaji apa, kena ikut sungguh Tuan. Dan ada dari kalangan tabi'in yang jadi hamba asalnya. Nama apa? Saya tak ingat pula dah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tokoh besar tu. Allah, tak ingat. Jadi akhir cuma dia rajin pergi mengaji, dia punya tuan perempuan rajin bagi dia pergi mengaji di Masjid Haram. Balik dia khidmat dengan tuan dia, lama-lama jadi alim. Dan akhirnya tuan dia yang perempuan tu kata aku bebaskan kamu lah. Jadi tu. Dan akhirnya jadi fuqaha. Jadi mujtahid pula tu. Allah, nama apa? Selalu saya sebut, cuma hari ni lupa. Tokoh besar. Jadi hamba ni, ini cerita dululah. Tak ada dah cerita hamba ni. Jadi hamba jenis ni kena ingat namanya hamba mukatab. Ia berhak menerima zakat sebab dia duit untuk bebas tak ada, kerana mereka tak ada gaji. Maka kalaulah dia mengadu kepada kita, bagi tahu kepada kita, cerita dululah ni. Dia kata tak, tuan aku bersedia untuk membebaskan aku dengan syarat bayar sejumlah amount duit. Maka kalau ada orang yang kebetulan nak keluar zakat, bagi dekat dia. Ini cara-cara agama untuk nak membebaskan perhambaan. Jadi saya boleh berani kata orang yang agama yang mula-mula bebaskan sistem hamba ni Islam. Tapi nak bebas terus tak boleh.
Rasulullah tak boleh dengan sama-sama dilantik jadi Rasul saja, semua kena bebas hamba. Tak boleh lah macam tu. Pasal apa tak boleh? Orang beli mahal hamba ni. Ingat murah. Yang kuat untuk buat kerja, kalau beli dia, badan hak kemas, tegak elok, macam beli kereta Honda Accord. Takkan nak pilih lepas ke tu kan? Jadi Rasulullah buat macam-macam caranya, dengan zakat diberikan untuk sekian-sekian, kemudian denda. Siapa yang buat kesalahan macam ni kena bebaskan hamba. Kalau buat kesalahan macam 2-3 jenis semua. Mesti ada kesalahan bebas hamba, maka kalau buat macam ni bebas hamba baru selesai. Macam ni bebas hamba baru selesai. Jadi galakan tu banyak daripada agama. No, okey selesai. Tapi yang ni kurang praktikal, tapi kita kena ambil tahu sebab sekarang dah tak ada hamba. Hamba dah tak ada zaman sekarang. Kalau kita gaji orang Indonesia tu orang gaji. Tu bukan hamba. Akad dia tu akad ujrah. Dia panggil upah. No. Jadi hak tu bukan orang, hak tu bukan hamba. Ada lah tak bayar gaji pula ada agak. Dia tak bayar gaji, bayar potong gaji kerap lah apalah. Depa dah lamai jauh. Kan? Jadi kena ada ihsan lah dengan mereka. Dan Nabi SAW pesan sebelum Rasulullah wafat, antara pesanan yang Rasulullah pesan, ingat satu kan, bila nak dalam keadaan nazak ini yang akan keluar ialah pesanan-pesanan yang bukan penting, yang paling penting. Apa antara Rasulullah sebut, wa ma malakat aymanukum, orang-orang yang lemah di kalangan kamu tolong jaga. Yang mana depa berharap dengan kita. Kita jadi bos, kita ada orang kerja, jangan duk potong gaji ikut dan. Depa pun ada anak bini ramai, kadang-kadang kita sikit-sikit. Itu banyak orang langgak, di antaranya pesanan Rasulullah SAW ini. Kalau ada orang yang duk bergantung dengan kita, tolong dia, bantu dia. Baik, kemudian yang ke-6, orang yang berhutang disebut gharimin, orang yang berhutang. Kerana mendamaikan dua puak yang bergaduh disebabkan ada seorang kena bunuh, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Datang seorang bayarkan diatnya, yakni ganti rugi kepada warisnya dengan berhutang kerana memadamkan fitnah. Orang ini berhak menerima zakat. Sebab kalau terjadinya kes pembunuhan, ya, dalam Islam kalau jadi pembunuhan, dia yang pertama dia kena balas bunuh lah. Hukuman qisas, bunuh mesti dibalas bunuh. Kalau dia tumbuk, balas tumbuk balik. Dalam Islam bagi adil. Ini dia panggil qisas. Yang Tuhan sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan, difardukan kepada kamu qisas. Baik, bila bunuh, tiba-tiba waris kepada pembunuh tadi, dia kata kalau hang tak mau mati, hang bayar duit. Namanya diat. Ya, diat. Sama ada dia waris memaafkan walaupun tak minta duit, selesai. Islam kata tak apalah, bebas. Ataupun yang kedua, nak bebas boleh, tapi dengan syarat bayar sejumlah duit. Itu dipanggil diat. Ya, diat, bayar diat. No? Jadi ada seorang ni dia tolong bayar kerana orang yang bunuh tu tak ada duit. Maka seorang ni tolong bayar. Maka bila dia bayar menyebabkan dia muflis ataupun dia tak ada duit. Ataupun dia berhutang. Dia berhutang kerana dia cari orang lain duit lain, dia pinjam atas nama dia, bayar, dia panggil nak padam, nak tutup pintu fitnah. Maka akhirnya dia pun berhutang. Maka boleh disalurkan duit zakat untuk orang yang macam ni. Boleh. Jadi orang berhutang di antara yang layak terima zakat kerana tenggelam dengan hutang. Jadi mak ayah dia kadang-kadang kena tanggung anak, maka tak boleh bagi zakat ke anak. Tapi kalau anak tu berhutang, maknanya dia bagi atas dasar orang yang tenggelam dalam hutang. Bukan bagi atas dasar nafkah, tapi bagi atas dasar dia adalah gharimin, orang yang tenggelam dalam hutang. Cuma syarat-syarat orang berhutang tu kena tengok jugalah. Kadang-kadang jenis suka buat hutang banyak-banyak ni tak boleh lah. Dia tak bahas dalam ni. Ketujuh, sabilillah, iaitu orang yang berperang secara sukarela bagi menegakkan kebenaran dan mempertahankan kesucian Islam. Yang ni memang terlibat dalam perang melawan musuh Islam.
sabilillah. Ini ma'ruf ataupun maklum, kita tahu bahawa mereka memang layak untuk dapat zakat. Yang ke-8, orang yang musafir dari negeri zakat ke tempat lain atau ia menumpang lalu dalam negeri zakat, mereka berhak menerima sekadar untuk menyampaikan mereka ke tempat yang hendak dituju. Dia panggil putih bekalan. Mereka keluar dari negara mereka. Mereka ada duit, tapi duit duduk negara mereka. Mai sini ada masalah apa tau, sayang sekali, mungkin kena curi duit ke ataupun apa-apa, maka terputusnya bekalan. Jadi dia tak boleh nak teruskan perjalanan. Duit tak ada, stuck. No? Saya pernah jadi. Saya pergi di Syria. Duit tak ada habis. Harap duit kawan pergi di bank, jolok duit tak keluar lah. Bank ada masalah apa tu. Dia lekat. Itu dipanggil, kalau dari istilah ni asnah ni dia panggil Ibnu Sabil, orang yang putih bekai. So duk kira lah, dia mungkin di negara dia duit banyak, tapi di main sini jadi tak ada apa. Kerana putih bekalan, maka akhirnya kita bagi sekadar boleh bagi dia sampai. Tanya duit tiket berapa, duit ni wahbu hantar dia balik untuk meneruskan perjalanan. Dengan dia minta lebih-lebih lah, dia kata nak tidur malam ni hotel 5 bintang, nak tidur seminggu, dia tak boleh. Bagi duit boleh, hantar balik boleh, kata duit zakat takat tu yang nak bagi kat hang. Ini dengan syarat mereka berhajat kepada bantuan dan pemergiannya tidak kerana maksiat. Depa main ni memang tujuan baik dan depa sendiri berhajat. Kalau depa tolak tak boleh. Kalau tak apa carilah kerja, tengok ke mana. Dia kata ada kot. Jika demikian, adanya tiada harus diberi daripada wang zakat. Asal hukum zakat itu hendaklah diberi kepada asnaf yang 8. Dan pada tiap-tiap satu sinfun itu sekurang-kurangnya 3 orang. Maknanya kita ada 8. Kalau nak agihkan duit, maknanya satu jenis tadi tu, miskin ke fakir ke, dia kena 3. Tu dia macam tu, asalnya macam tu. Sekurang-kurangnya 3 orang kecuali yang amil. Amil memada dengan seorang sudahlah amil. Yang lain kena 3 pada tiap-tiap satu sinf. Menurut pendapat setengah ulama, jika sukar hendak mendapatkan ke-8 asnaf, cukup diberikan kepada 3 orang fakir miskin. Ambil duit, cari orang fakir, bagi 3 orang. Dan 3 orang miskin sahaja, dan kata setengah ulama yang lain memadai diberi kepada seorang jua. Banyak pendapat lah. Sebab tu kalau nak ikut pendapat yang lebih kuat, kita kena bagi banyak. Kerana Quran dia sebut banyak. Nak kena bagi banyak. Nak kena bagi tu maknanya jumlah yang mana kena dapat 3 paling minimum. Bahasa ni bahasa lurah lah. Tapi oleh kerana kadang-kadang sukar dan payah nak cari dalam waktu yang terdekat, maka ada yang kata boleh bagi 3 orang miskin pun dah cukup. Ada yang bagi dekat seorang pun dah memadai. Pendapat ini boleh diikuti kerana pada masa sekarang sukar hendak mendapatkan serba ramai. Sabar pakat nak ni pada orang putih bekalan nak kena cari 3 orang, orang hak miskin nak kena cari 3, orang fakir nak kena cari 3, orang berhutang nak kena cari 3, susah. Haram atas tuan yang berzakat memindahkan zakat dari tempat wajibnya ke tempat lain. Sedangkan orang yang berhak menerimanya ada di tempat zakat itu. Tetapi imam, iaitu presiden, raja atau presiden, tidak haram memindahkan zakat ke tempat lain meskipun di tempat zakat itu ada orang yang berhak menerimanya. Jadi jangan pindah zakat ikut suka. Kita orang yang biasa ni tak ada kuasa, tak ada autoriti apa-apa, kita tak boleh pindah zakat. Tempat mana kita cari rezeki, situlah bawa keluar. Kerana itu hak. Kita cari kemudahan duit yang kita dapat itu, ada orang-orang miskin yang memberi bantuan. Kita buka, kalau kita buat bisnes, maka ada orang miskin yang tolong kita kerja. Mana ada orang kaya, seorang-seorang dia kaya. Paling kurang orang miskin tolong beli. Orang miskin tolong kerja. Jalan yang dia duduk naik kereta hari-hari pergi kerja pun orang miskin yang tolong buat. Mana ada yang mana ada orang kaya, istilah apa? B40 apa? T20. Ada T20 buat jalan raya. Tak ada, mana ada. Cuma kalau nak pindah zakat itu kuasa pemerintah, raja atau presiden. Yang tu boleh untuk memindahkan zakat. Ini bagi memastikan
keadilan untuk tempat tersebut. Kerana kita cari hasil tempat itu, maka kembalilah ke tempat tersebut. Orang-orang fakir layak dapat hasil yang dapat ke tempat itu, maka orang kaya tempat itu jugalah yang keluarkan zakat. 5 macam orang yang tiada harus diberi zakat kepadanya, yang ni tak boleh terima zakat. Ada 5 orang. 5 jenis. Yang pertama, orang kaya dengan harta atau usahanya. Nah, ada orang kaya dengan harta dan ada orang yang kaya dengan usahanya. Tak boleh lah. Beribu-ribu duit. Kadang-kadang dia buat bisnes ke, ada yang terima pencen. Kadang-kadang pencen masa dia kerja dulu 5,000, tapi tak cukup, pasal bayar macam-macam. Sebab tu lah ni dia ada kan gaji minima berapa. Kemudian kalau Sungai Petani ni, untuk dikira orang yang agak berada sikit, dia berapa jumlah duit gaji. Kalau Kuala Lumpur 3,000 miskin, 3,500 miskin lagi. Bayar sewa rumah 1,000, kereta 1,000, tol lagi, makan minum lah kali 5-6 hari lagi ni, hujung-hujung nak boleh masuk gaji, tinggal sodak dalam poket. Sesak. Nak beli telur mahal. Nak buat apa? Baik. Kemudian yang kedua, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ni tak boleh terima. Sama ada mereka dapat bahagian daripada khumusil khumus. Ni yang saya abang tadi ni. Khumusil khumus, 1/25 harta atau tidak. Seorang alim bernama Istaqar, tapi saya rasa nama ada yang panggil dengan Ustukhri, ada menyatakan qaul yang meluluskan mereka itu boleh terima zakat apabila mereka tidak dapat bahagian al-fai. Al-fai ini harta hak perang. Qaul ini boleh diikut. Dari sejak dahulu lagi mereka tidak pernah mendapat apa-apa peruntukan atas nama kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu mereka boleh terima khumusil khumus. Jadi ataupun al-fai mereka boleh terima, lah tak ada lah. Jadi kalau nak ikut pendapat ni, boleh kerabat mereka, sayyid ataupun syarifah, terima zakat. Tapi dengan syarat mereka termasuk dalam hak asnaf tadi ya. Yang 8 tadi. Yang ketiga, orang kafir tak boleh terima zakat dalam mazhab kita kerana kehilangan syarat, iaitu orang Islam. Kena Islam dulu baru boleh terima zakat. Itu maklum. Yang kelima, sahaya yang bukan mukatab. Hamba sahaya, dia bukan mukatab, bukan hamba macam saya abang tadi tu. Bayar sejumlah duit ataupun sekian-sekian, maka dia akan dibebaskan. Maknanya kalau kita bagi pun dia tak boleh buat apa. Jadi sahaya yang bukan mukatab, maka tak boleh dia tak layak untuk terima zakat. Yang kelima, orang yang wajib tuan zakat menanggung nafkahnya. Contohnya, tuan yang bayar zakat. Demikian juga kita baca gawe. Demikian juga orang yang diberi belanja oleh kerabatnya atau suaminya. Tanya apa dia tak kerja, suri rumah. Ya. Kerja tak ada. Tanya duit dalam bank apa tak ada. Skepeng pun tak ada. Tapi setiap bulan suami dia bagi 3,000, 2,000. Maknanya suami bagi dia nafkah. Jadi kita tak boleh kata dia miskin. Kalau suami dia bagi 500 pun, tapi makan, tanggung, berak, cengkung semua dah selesai, jadi pun tak boleh kita tak boleh kata dia miskin. Kerana dia di bawah tanggungan suami dia. Nafkah dia di bawah tanggungan suami. Demikian juga anak dia anak orang kaya, kan dia tu sendiri tak kaya. Kata dia tak ada, tapi semua ditanggung. Baju ayah dia beli, makan pak dia bagi, apa lagi, semua benda pak dia bagi. Jadi walaupun dia tak ada kerja, kata dia tak banyak, tapi dia ini yang disebut sebagai tuan zakat menanggung nafkahnya. Tuan zakat menanggung nafkahnya. Tetapi harus diberi zakat kepada mereka dengan nama berhutang. Jika ia memohon kerana berhutang, atau perang sabil, atau amil, atau mu'allaf, atau musafir, jika betul mereka ada sifat dengan salah satu dari sifat-sifat tersebut. Tidak harus diberi zakat kepada seorang dengan nama 2 sifat. 2 sifat. Dia mu'allaf, dalam masa sama dia miskin, kita bagi 2 zakat kat dia. No, tak boleh 1 ya. Tiap-tiap seorang itu berhak atas nama 1 sifat sahaja. Dalam 8 sifat, bagi 1 sahaja. Jangan atas 2 sifat kita bagi 2 zakat dekat dia, tak boleh. Selesai bab puasa pun kita baca dah. Baca dah kan? Baik.
Maknanya boleh habis lagi awal lah kitab ni. Baik. Apa lagi yang tak baca? Puasa fidyah pun baca dah kan? I'tikaf baca lagi? I'tikaf ada lagi? Tak baca lagi? Baca dah? Tak lagi muka surat 76. Muka surat 76 Kitabul I'tikaf. Bukan kitab, babul i'tikaf. Bab i'tikaf. Hukum i'tikaf. Baik, kita tengok i'tikaf di sini. Baki ada berapa muka surat lagi? 96 lah 76. 86 ada 20 muka surat sahaja lagi. Pada 2 tahun lebih kat baca. Baru nak habis. Tapi memang banyak kita ni, banyak. Selesai masalah banyak ni kalau baca. Kalau ingat betul-betul ni, insya-Allah. Oh, banyak bahasa pun payah sikit. Alhamdulillah. Lepas tu saya pilih kitab ni. Bagi faham dulu. Naik kitab yang bahasa tinggi-tinggi pun tak faham, tak jadi juga. Apa? Setiap kali kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala dekat pengarang dia ni. Saya sendiri pun banyak ambil faedah daripada kitab ni. Baik, hukum i'tikaf. I'tikaf itu maknanya berhenti. Berhenti. Maksud di sini berhenti dalam masjid oleh seorang yang tertentu, tapi kena ada niat. Takat berhenti saja tak jadi. Jadi dia kena ada niat. Niat dia ialah dia nak beriktikaf. Seorang yang tertentu itu ialah orang Muslim. Dia mesti Muslim. Kalau ada kita panggil dia buat wiring di masjid, tapi dia non-Muslim, dia niat kata aku i'tikaf tak jadi. Kerana syarat dia wajib, dia mesti seorang Muslim dahulu. Kemudian mesti sekurang-kurangnya mumayyiz, Muslim, kemudian mumayyiz. Mumayyiz ni jadi imam pun boleh. Dan suci daripada larangan. Maknanya apa? Tak boleh dia ni ada haid, ada nifas, ataupun wiladah, kena pergi bersih dulu, ataupun junub, tak boleh masuk ke dalam masjid. Larangan kepada mereka yang dipanggil yang terhalang untuk melakukan i'tikaf ataupun keuzuran di sini, iaitu dia panggil halangan yang mana syarak ataupun fiqh tak izinkan mereka ini berniat i'tikaf kerana mereka berada dalam keadaan yang tidak suci. Boleh I'tikaf itu sunat muakkad pada tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu sunat muakkad. Kita masuk dalam masjid, nawaitul i'tikaf. Sahaja aku i'tikaf. Rasa diri aku nak i'tikaf. Dapat pahala, maknanya apa sahaja sepanjang duduk dalam masjid, pahala duduk berjalan. Lepas tu berkata antara amalan yang mudah tapi pahala mudah masuk i'tikaf. Duduk saja apa dapat? Sepanjang duduk dalam masjid tu. Sebab itu dia hanya layak buat dalam masjid sahaja. Surau tak boleh. Surau khilaf. Dia ikut ada pendapat yang kata boleh. Wallahu a'lam, sebab sebahagian mengatakan surau itu ialah masjid juga. Tapi saya tak cenderung pendapat tu. Kerana di Malaysia kita ni orang faham surau ni bukan masjid. Jadi dia tak ada niat masjid. Kerana nak buat masjid dia kena ada niat nak buat masjid. Saya akuilah ada yang pendapat kata bila diwakafkan dia adalah masjid. Baik. Boleh. Ikut pendapat yang saya kata tadi, iaitu surau bukan masjid, maka boleh masuk. Kalau orang mengajak boleh masuk. Tu sat gini bah. Ada bah. Apa dia lagi? Dia dituntut setiap waktu. Bila-bila masa pun kita ini dituntut, dipanggil muakkad, sangat-sangat dituntut untuk duduk dalam masjid dan niat i'tikaf. Tambah-tambah lagi pada 10 yang akhir bulan Ramadan. Yang Nabi SAW buat.
Jadi dalam 365 hari setahun, tapi ulat Islam tak sampai 365. Dia seolah-olah umat Islam digalakkan untuk cabut 10 hari. Kalau dia boleh tak kerja, duduk dalam masjid sepanjang berada dalam bulan Ramadan. Jadi keluar, kalau macam tanya tadi tu, keluar saat-saat macam tu, keluar kerana hajat dalam tempoh yang sebenar, tak payah niat balik. Ya. Takut lagi tak ada, saya abang saja. Tapi saya rasa ada 10 yang akhir bulan Ramadan lebih afdal daripada hari-hari yang lain kerana dapat merebut peluang Lailatul Qadar. Kerana menurut pendapat Imam Syafi'i bahawa Lailatul Qadar itu terkandung dalam 10 Ramadan yang akhir, tapi malam-malam yang ganjil ada lebih harapan. Ada formula Imam Ghazali buat tu. Untuk guru kita ni dia rajin, dia ambil ini dia panggil istiqra', apa ni? Eksperimen Imam Ghazali. Siapa nak percaya ambil. Kalau saya tak ragu sangat dengan Imam, nak ragu apa Imam Ghazali kan. Jadi dia orang soleh dan dia pun karang kita hebat-hebat. Jadi antara formula dia kata, berkata Imam Ghazali dan lain-lain ulama, Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir. Bagi mengetahui tandanya, kena tengok hari apa jatuh awal Ramadan. Ini cara Imam Ghazali. Jika sehari bulan kena, kalaulah dia kata, jika kena pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar berlaku pada malam 29. Jika sehari bulan, kalaulah kata hari bulan awal Ramadan kena pada hari Isnin, Lailatul Qadar berlaku pada malam 21. Jika sehari bulan kena pada hari Selasa atau Jumaat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Jika sehari bulan kena pada hari Khamis, Lailatul Qadar berlaku pada malam 25. Jika sehari bulan kena pada hari Sabtu, Lailatul Qadar kena malam 23. Berkata Syekh Abu Hasan, Syekh Abul Hasan, saya tak tahu Abu Hasan mana, Abul Hasan Asyazuli ke boleh jadi ya. Kata Syekh Abul Hasan, sejak saya balik tidak pernah saya lepaskan peluang mencari Lailatul Qadar dengan kaedah Imam Ghazali. Try buat api ya kan? Tapi 10 malam tu insya-Allah ada. Orang yang menghayati Lailatul Qadar diampunkan Allah Ta'ala dosanya yang lebih dahulu. Setinggi-tinggi martabat menghayati bulan Ramadan ialah dengan beribadat sepanjang bulan Ramadan dengan sembahyang, baca Quran, doa dan lain-lain. Jadi rukun i'tikaf ada 4. Ingat. Niat, jika i'tikaf itu nazar, wajib diniatkan fardunya. Ada orang yang dia nazar, asai hukum sunat. Bila dia nazar jadi wajib. Kalau dia tak habaq lama mana, kalau dia kata aku bernazar untuk i'tikaf 3 hari, itu kena 3 hari ya. Tapi kalau dia kata aku bernazar, kalau aku sekian-sekian aku nak bernazar i'tikaf di masjid, jadi lama mana? Sekurang-kurang dia duduk sekurang-kurang Tamak Dinah, kata silap, duduk kemudian keluar dah selesai. Dan sebahagian ulama kata itu cara nak upgrade kita punya pahala. Tapi jangan nazar awal, takut tak boleh buat. Dia macam bulan Ramadan, tarawih sunat, witir sunat, baca Quran sunat. Sebelum nak buat macam malam ni nak mayang tarawih, aku nazar malam ni nak mayang tarawih. Jadi semua sembahyang sunat kita, tarawih malam tu semua jadi wajib. Kan? Jadi Tuhan bayar pahala wajib. Pahala wajib banyak. Dah lah hak sunat tu banyak dah bulan Ramadan. Tuhan bagi pahala wajib gandaan berapa banyak pula bulan Ramadan. Ini skill untuk nak bagi pahala banyak. Try buat. Dalam masjid boleh ya? Aku malam ni aku nak semayang, aku bernazar nak semayang tarawih 23 rakaat. 20 rakaat lah, berserta dengan witir 3 rakaat nazar. Jadi malam tu hukum 23 tu tak jadi sunat lah bagi dia. Orang lain semua sunat. Dan dia pula tak boleh niat tarawih saja, dia kena niat tarawih yang fardu. Sebab dia jadi fardu lah. Dia tak boleh semayang duduk lah. Duduk, semayang sunat boleh semayang duduk. Dia semayang duduk. Tapi malam tu dia tak boleh semayang duduk lah.
Sebab dia wajib. Wajib kena buat macam biasa. Jadi sama macam ni, kalau dia kata nazar wajib diniatkan fardunya. Kalau dia niat i'tikaf nazar, maka dia kena ubah fardu. Kena letak fardu. Dia kena faham apa yang dia buat ini adalah fardu. Nawaitul i'tikaf al-mafruḍah, yang difardukan. Fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ataupun sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Yang biasa nawaitu i'tikaf sahaja. Masuk dalam masjid sahaja aku beriktikaf dalam masjid ni. Ataupun lintaskan dalam hati kita, aku i'tikaf masjid ni. Tak ya, memang pasal hukum dan saya sunat. Kalau nazar baru jadi wajib. Tak apa, boleh, itu lafaz. Lafaz memang ada tulis sunat. Tapi kalau niat tak letak sunat pun fahamlah. Kerana i'tikaf memang hukum asal dia sunat. Nak upgrade itu dengan nazar dan sebagainya. Tak ada sebagai nazar ya kot jadi wajib. Lain nak jadi wajib sebab apa? Ya. Kemudian masjid yang diiktikaf dalamnya itu rukun, kena masjid. Tidak sah iktikaf pada tempat yang bukan masjid sekalipun tempat itu disediakan untuk sembahyang. Masjid jami' lebih utama dari masjid tidak jami'. Masjid jami' ni masjid yang awal Jumaat. Itu lebih utama. Lebih utama maknanya lebih dituntut daripada masjid biasa, masjid yang ghairu jami'. Supaya tidak payah keluar lagi hendak sembahyang Jumaat pakai duduk dalam tu ya. Yang ketiga, berhenti dalam masjid itu lebih, betul lah saya abang tadi, kadar dia tamakninah. Kalau dia kata aku bernazar untuk i'tikaf di masjid pada hari ini, tapi dia tak abang tempoh. Dia tak abang tempoh lama mana. Jadi sekurang-kurang dia masuk dalam masjid, dia kena berhenti dalam masjid tu sekurang-kurangnya kadar subhanallah, keluar selesai. Tapi kalau dia kata aku nak i'tikaf di masjid ini selama 2 jam, maka kena 2 jam. Jangan duk tambah macam-macam nak bola dah terpukul berapa. Tu dia makin payah tu. Sekali lagi kita boleh buat panjang dah. Sebab tu makruh kita duk bagi panjang-panjangnya. Sekadar-kadar sudahlah. Berhenti dalam masjid lebih pada kadar tamakninah sekalipun tidak tetap anggotanya. Dan keadaannya merayau-rayau di dalam masjid itu. Dia merayau pun tak apa. Merayau ni atas mimbar turun, kadang kerja. Sebab tu orang yang kadang-kadang duk sapu sampah dalam masjid tu, kalau dia niat i'tikaf tu, sepanjang dia buat dalam masjid tu, pahala saja. Cuci masjid, tunyuh, vacuum kan. Tu macam dalam orang masjid haram. Kalau tuan-tuan nak tahu kadar gaji pun buat tu. Saya tanya mereka, mereka tak ada gaji pun. Memang mereka suka rela. Mereka ni orang duk pergi Mekah tu, orang bagi duit kat mereka. Memang mereka suka rela nak cuci masjid haram. Dia sepanjang duduk dalam masjid tu, kalau dia niat i'tikaf, Allahu Akbar. Sehari kan yang 10 jam, ada yang 12 jam. Saya kena dia buat overtime pula. Sepanjang dia berada di situ, dikira i'tikaf kalau dia niat i'tikaf. Atau kalau sebulan, 2 tahun, 3 tahun duduk kerja situ, insya-Allah lah. Yang keempat, orang yang beriktikaf itu Islam. Dia kena Islam, berakal dan suci daripada hadas besar. Tidak sah i'tikaf kanak-kanak, orang gila dah dia tak boleh niat, dan yang haid, nifas dan berjunub. Tak boleh. Jika seseorang bernazar i'tikaf sebulan berturut-turut, nescaya kena duduklah ia dalam masjid itu selama sebulan. Tidak boleh keluar melainkan kerana hajat kemanusiaan sahaja. Seperti buang air besar, lihat yang tanya tadi tu, soalan tadi. Buang air kecil, makan, minum dan mengambil air sembahyang. Maknanya keluar itu tak dikira memutuskan niat lah. Jangan pergi Aman Jaya, pergi beli barang pula, tu putus halnya. Dan jika tiada niat berturut-turut, bolehlah ia keluar ke mana-mana, asalkan ia berada dalam masjid sekalipun satu ketika. Ni saya kata tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap malam dia kena ada. Sebab dia tak niat betul-betul, dia kata aku nazar nak i'tikaf sahaja. Batal i'tikaf yang dinazar dengan sebab bersetubuh, dan putuslah masanya yang dinazarkan dengan yang demikian, kenalah melalui semula. Tidak batal dengan bercumbu-cumbu sekalipun syahwat selagi tidak keluar air mani. Maknanya di sini walaupun dia berhadas kecil, dia masuk dalam masjid, dia nak tidur, dia masuk dalam masjid, ayat mayang pun tak ada, aku nak i'tikaf, dapat pahala. Maknanya kedudukan masjid ni tinggi ya.
Sampai tahap macam tu. Sebab tu dalam mazhab kita, hawaul masjid minal masjid. Udara masjid adalah masjid. Ya. Kalau ni adalah masjid, 7 petala langit atas masjid itu semua masjid. Dan 7 petala bumi juga adalah masjid. Sebab tu dalam mazhab kita dibincang, kalau terbang ke atas Masjid Haram, tawaf, kau pakai helikopter, kan? Maka sah. Selagi mana dia pusing dalam kawasan tu, ya. Jadi sebab itu dalam mazhab kita, kalaulah ada masjid, tiba-tiba ada buat bangunan atas tu, semua masjid. Kalau dia menafikan itu masjid, maknanya hak tu pun bukan masjid. Dalam mazhab lain ada perbahasan lain lah. Dalam mazhab kita, hawaul masjid minal masjid. Hawa masjid itu udara masjid ataupun ruang atas masjid itu, langit itu, semuanya adalah masjid. Adalah masjid juga. Baik, selesai. Kemudian haji dan umrah. Habis lagi? Tak lagi lah. Habis lah. Selama beraktikaf dalam masjid, selain daripada sembahyang, baca Quran dan doa, elok mengajar agama, menulis buku-buku agama, berpuasa dan lain-lain. Semua boleh dalam masjid. Ini yang terbahagian ulama kata apa? Saya abang tadi, amalan yang mudah tapi pahala banyak. Rajin-rajin boleh pakai pencen Nabi ni, duduk di masjid. Lagu no masjid elok. Duduk di situ baca Quran ke apa, sehari setengah jam ke sejam ke, tu balik. Niat i'tikaf lillahi ta'ala. Buatlah apa-apa, nak baca buku ke apa ke, lagi mana duduk dalam masjid. Ya. Ya. Tak apalah sembang jangan benda dunia. Sembanglah benda ni sikit, benda akhirat, bagi nampak kita duduk dalam masjid. Ni sama tempat sembang di masjid dengan tempat kenduri sama. Jadi kena bagi dah beza sikit lah. Itu protokol kita dalam masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, haji dan umrah. Perkataan haji itu boleh dibaca dengan baris atas hanya haj boleh, dan dengan baris bawah hanya haji. Maknanya pada lughat, pada bahasa dia panggil menyengaja. Dan makna pada istilah dia panggil menyengaja menuju ke Kaabah. Lepas tu dalam bahasa Arab, hang nak pergi mana? Aina tazhab, kamu nak pergi mana? Ahujju ila Sungai Petani, aku nak menuju ke Sungai Petani. Sebab tu dia panggil tuju. Haji ni tuju. Tuju ni maknanya menyengaja, dia panggil qasad. Ada dia panggil menyengajakan tujuan itu. Dia ada tujuan. Ya. Cuma mengikut istilah syarak, fiqh kata menyengaja itu menuju ke Kaabah untuk beribadah. Dan umrah itu maknanya ziarah. Maksudnya menghaji, pergi ke Kaabah. Dia panggil menuju pergi ke Kaabah dengan tujuan mengerjakan ibadah. Lebih kurang macam haji juga, maknanya cuma bezanya umrah tak ada satu benda, iaitu apa dia? Tidak ada wukuf di Arafah. Adalah wajib haji dan umrah itu sekali seumur hidup. Umrah pun sekali seumur hidup, haji pun sekali seumur hidup. Tuhan pun tak minta tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Tuhan tahu benda ni payah kerana dia ibadat, dia panggil melibatkan belanja. Ibadat yang melibatkan belanja. Jadi sekali seumur hidup, haji dah cukup dah. Duit lebih, api dah pula, itu semua jadi sunat belakang. Haji pun jadi sunat sebab pernah buat dah. Umrah pun jadi sunat. Dah duit banyak, pilah kerak boleh ziarah Masjidil Haram, kerana ibadat di Masjidil Haram gandaan pahalanya. Kalau kita semayang banyak tahun di masjid Malaysia, dia pun tak sampai. Berapa ribu lah? Masjid Haram 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Kita semayang di sini berapa? 27. Kalau seorang tak sama. Kalau kita semayang adalah pahala tambah sikit dah semayang jemaah di masjid. Baik, tak apa kalau kira duk
Kalau kira 27, lama mana nak? Kalau sehari 5 kali, tuan-tuan kira lah. Berapa tahun nak bagi dia cukup 100,000. Hak ni pergi semayang sekali di Masjid Haram tu 100,000 tu. Tu sekali. Tu kalau 2 kali, 5 kali. 5 kali duk dah 500,000. Dah 500,000 duk mayang hotel. Tak apalah. Kod hotel tu dalam kawasan Masjid Haram juga. Sebahagian kata kawasan Masjid Haram tu, kalau hotel tu dalam kawasan Masjid Haram, dalam kawasan Tanah Haram bukan Masjid Haram. Dia kira Tanah Haram dapat juga. Tapi yang tak ada khilaf Masjid Haram. Tanah Haram ada yang kata tak, ada yang kata ada dapat juga. No? 500,000. Dia duduk dalam mana seminggu. 500,000 kali pula seminggu berapa? Berapa juta. Dengan lillahi rabbil alamin yang elok berapa juta balik, insya-Allah. Mudah-mudahan memberatkan timbangan dia di akhirat nanti. Yang itulah antara tujuan orang pergi Mekah. Bahagiannya kerana pahala mayang di Masjid Haram banyak. Kemudian dah pergi Mekah, dia pergi Madinah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi pun gandaan pahala juga kan. Masjid Aqsa tak boleh pergi. Baik. Kemudian adalah wajib haji dan umrah itu ialah sekali seumur hidup, melainkan jika dinazarkan. Kalau nazar jadi macam tadi juga, jadi wajib. Syarat wajibnya 5 perkara: Islam, kemudian dia baligh, kemudian dia merdeka, kemudian dia berakal. Yang kelima ni lah yang banyak tak cukup. Kita semua ada 4-4 tu. Cuma yang kelima dia panggil istita'ah, kemampuan. Sebahagian kita yang pi tu tak cukup pun. Istita'ah tak cukup tapi dia nak pi juga, sah, tak ada masalah. Duit cukup, belanja cukup, pergi letak di tabung haji. Elok-elok cukup. Tengok-tengok anak sakit ke, mak dia sakit, tak ada orang jaga ke, maka hilang nombor 5 tadi. Kadang-kadang nombor 5 tu dia ada, kadang-kadang elok nak pi tak ada pula. Maka tak sampai tahap wajib. Dia kata kalau aku tinggal mak aku, siapa nak belah? Siapa nak jaga? Maka waktu tu hilang saat nombor 5 tu. Tunggu tahun depan dapat pula panggilan. Ada lagu tu lah. Kemudian ada kuasa itu terbahagi kepada 2 bahagian pula. Kuasa mengerjakan dengan sendiri. Yang kedua, kuasa menghasilkan atau mengerjakan dengan jalan orang lain. Ini orang yang dah sakit teruk, yang tak ada harapan nak sembuh, ataupun yang dah mati. Maka dia kena guna cara kedua, iaitu mengerjakan dengan jalan orang lain. Orang panggil apa? Badal haji atau badal umrah. Badal haji tak murah dah. Kalau badal haji dapat minta 500 tu bohong. 1,200 ataupun bohong dah. Sebab hari tu dia tak boleh buat untuk orang lain, tahun tu dia boleh buat seorang. Ada orang tipu, dia boleh ambil badal haji, dia seorang dia ambil 7, 8. Mana boleh? Umrah, masuklah akal. Takat sehari dia nak buat 3 kali dan sebab tu banyak orang ambil yang RM500, ada yang ambil RM600, RM700. Jadi kuasa mengerjakan ni kita guna orang untuk buat. Sebab sewaktu hidup dia ada kemampuan untuk buat. Tapi dia tak buat, maka wajib untuk dia buat. Maka wajib tersebut bila dia mati, nak ambil duit siapa? Untuk buat badal dekat dia. Sebab waktu hidup dia ni kategori mampu buat. Tapi kalau ada orang yang memang waktu hidup dia tak ada kemampuan untuk buat, miskin, fakir sampai kesut, tak cukup duit langsung, memang dikenali miskin. Dan memang ada di kalangan ulama kita 4-5 orang saya baca memang tak ada buat haji. Antara ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i ni. Saya ada simpan dulu ni, jumpa banyak saya. Tak mampu, kadang tak dan, macam-macam lah. Mereka bukan kaya Tok Guru ni. Ulama-ulama dulu. Imam Nawawi masa nak meninggal pun bagi balik kitab-kitab dia pinjam. Bukan ada duit. Antara yang tak ada buat haji, antaranya ada ulama dia sebut kau ni kerana kemiskinan, kerana miskin. Antara ialah Abu Ishaq Ash-Shirazi. Siapa Abu Ishaq Ash-Shirazi? Tu hak kirang kitab Al-Muhazzaq.
Al-Muhazzab tu dia karang kitab Muhazzab, Imam Nawawi tolong syarah kitab dia. Dia tak ada buat haji kerana miskin. Dan dia juga pernah buat kitab At-Tanbih, sangat berkat kitab dia. Namanya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kitab usul fiqh kami duk mengaji di Mesir ni ada namanya Al-Lumah Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dia tak boleh pergi Mekah pun. Duit tak ada. Siapa lagi? Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm tak buat, tak ada buat. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi, dia karam tafsir Al-Baghawi. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah, ini pun tak ada ni buat haji. Nak buat macam mana? Dia tak ada duit. Merata satu tempat. Dulu belanja, taklah mungkin dia tak ada duit ni, nak buat ke mana kan? Dia tak masuk dalam istita'ah ke. Kuasa mengerjakan dengan sendiri bergantung kepada 5 syarat. Ada 5 syarat. Hujam tak? Ada kenaikan seperti unta, kereta dan kapal bagi orang yang tempatnya jauh dari Mekah. 2 marhalah atau lebih. Nak kata dia tu kuasa tak? Dia kata tak kuasa. Ataupun kuasa. Kita tanya dia ada kenderaan dan api? Dia kata ada. Maka tengok jugalah kenderaan macam mana. Kita daripada Malaysia kalau nak pergi kereta, dia kategori tak mampu. Tapi kalau orang yang duduk sekitar tu, dulu unta lah. Kalau ada unta, maka boleh pergi. Tapi kalau dia nak pergi bukan dengan jalan kenderaan, nak jalan kaki, itu atas dia. Macam Sayyidina Uwais Al-Qurani. Saya tangguh mak dia atas belakang. Kereta, kapal, tempat yang jauh daripada Mekah, 2 marhalah ataupun lebih. Ini untuk orang yang 2 marhalah ataupun lebih. Kalau tak kurang daripada 2 marhalah, mungkin dia wajib untuk berjalan lah, sebab tak sampai. Yang kedua, ada bekalan yang mencukupi untuk pergi dan balik. Pekah letak, kadang-kadang pi cukup, ada habuan, ada bekalan, tapi untuk balik tak ada dah. Maka tak wajib juga. Lebih daripada nafkah belanja dan pakaian orang yang wajib di dalam tanggungannya selama masa dia pergi dan balik. Dia kena ingat hak dia nak tinggal ni anak bini cukup tak untuk dia bagi. Kalau tolak-tolak tak cukup juga, maka tak wajib dia pergi. Contoh dia bagi, contoh yang terkini zaman lalu dia kata rumah sewa, belanja pembantu pada orang yang layak membantu, khadam, lebih kepada hutang sama ada sudah sampai tempoh. Kadang-kadang ada hutang lebih daripada hutang. Mana semua benda ni lebih daripada hutang dia. Bukan silap. Masa pergi dan balik lebih daripada sewa rumah. Maknanya lebihan daripada dia tolak sewa rumah, dia tolak hutang yang sudah sampai tempoh, tengok balik baki yang ada di tangan dia tu cukup tak untuk dia belanja dan belanja apa? Belanja balik. Tolak berlebih tu, kadang-kadang ada hutang. Kita semua berhutang. Hutang kereta, hutang rumah. Umur tunggu tu pakai tak lepi. Yang tu Al-Imam Rafi'i kata hutang itu namanya hutang muajjal, yang boleh ditangguh dan dia ada tempoh kita bayar secara berjadual. Yang tu tak apa. Yang tu pi. Lagi duk kata hutang rumah tak habis lagi. Tak payah pi lagi lah. Kota bukan dapat selalu. Kan? Nak pergi haji. Yang ketiga, kalaulah kenderaan ada, duit ada, bekalan ada, tengok-tengok jalan tak selamat pula. Jalan tak selamat. Kalau dulu perbincangan ada yang dipanggil qati'ut tariq, orang yang rompak di tengah jalan. Penyamun, lanun, padang pasir. Itu bahaya juga. Jalan tak selamat. Penyamun padang pasir kan belah pun ada. Ada. Kalau belah di Mesin tu ada, belah-belah Sinai tu. Padang pasir kalau pergi belah tu, kalau kita naik kereta tak nampak puncak. Tengok kelak pergi padang pasir. Ada dulu di Ustaz tu seorang, dia bawa kereta daripada mana tu jauh nak balik ke Cairo. Dia letih letak kepala Ustaz. Sedang-sedang gedegang. Dia katok-kapak atas bumbung. Nasib baik dia tekan minyak kereta, dia pecut tu dia perligan. Ligan-ligan sampai ke Cairo buat kenduri doa selamat tu. Saya pun tak tahu kereta pun. Kalau naik unta tak ada ni kan. Mereka pun maju, mereka duduk samun takkan nak pakai unta kan? Jadi kalau jalan tak selamat, maka termasuk ternafi juga istita'ah, ketidakmampuan dia. Bahaya.
Ya, kalau dikira tak selamat, maknanya apa-apa sahaja yang menyebabkan tak selamat, sama ada kesihatan kita, wabak, ataupun apa sahajalah, kenderaan, bahaya, ancaman, mati, sakit. Yang keempat, sihat badan sekira-kira boleh tahan turun naik kenderaan dengan tidak sukar yang sangat. Dia panggil masyaqqah yang melampau. Ada orang yang sangat teruk sakitnya, tapi dia nak pergi juga, kalau ada orang tolong silakan. Tapi kalau sangat teruk yang macam ni, dia panggil sukar yang sangat, maka gugur lah. Yang bedridden datang teruk lah, ataupun lumpuh separuh badan, gugur kewajipan dia. Tapi kalau kita dia nak pergi juga, dia boleh upah, dia ada duit banyak, sila. Yang kelima, ada cukup masa sekira-kira kalau pergi dengan perjalanan yang biasa boleh sempat. Dia panggil cukup masa. Cukup masa ni lagu mana? Kalau pergi dengan perjalanan yang biasa boleh sempat. Adapun kuasa menghasilkan dengan jalan orang lain, iaitu orang yang tiada dapat hendak mengerjakan haji dengan sendiri sebab sudah mati ataupun tua atau sakit yang tiada harapan sembuh, dia panggil. Kira-kira tak tahan duduk dalam kenderaan, maka orang-orang yang macam ini dinamakan sebagai ma'dub, dia panggil. Orang yang tiada berupaya. Hukumnya seperti berikut. Panjang yang ni. Yang ni panjang. Jadi yang ni kita baca untuk pertemuan nantilah. Sebab kalau kita baca juga, dia berhenti tak kena stesen, nanti dia tak faham. Sebab dalam 4.26 dah 4 minit lagi. Nak baca sampai habis, dia jadi 4.40, 4.45 pula. Kalau nak baca sikit, dia tak kena lagi, tak faham. Jadi perbincangan yang akan datang kita bincang, iaitu orang-orang yang dah sakit teruk, yang tidak ada harapan sembuh, ataupun orang yang mati. Mereka ini nak buat haji macam mana? Okey? Lagu mana nak buat? Wajib ke tak wajib buat? Kalau wajib, nak ambil duit siapa? Sebab tu orang yang memang dia mampu, dia ada kemampuan untuk buat pada waktu yang biasa dulu, waktu dia sihat, tiba-tiba dia sakit, dia mati, maka bila dia mati, ketika mana kita ambil harta faraid tu lah, kita ambil, selesai hutang dia, selesai yang ni, termasuk juga boleh ambil duit tu untuk urusan pengkebumian dia. Antara lagi yang kita kena pakasi siap-siap ialah duit untuk buat badal haji, kerana dia dulu ni mampu. Kalau dia memang miskin, atau memang tak mampu, tak payah, tak wajib, sunat saja. InsyaAllah nanti kita baca pada muka surat 78. Tanda elok ni kita cari terjemah pula, sebab dia tak ada tajuk ni. Itu berkenaan dengan golongan yang ma'dud, orang-orang yang tiada berkeupayaan, tiada berupaya. Cukup sekadar itu. Ada soalan tak? Ustaz, macam mana upah buat pada haji tu kan? Sesuai RM500 tu macam nipu dia tak buat. Macam mana jatuh pada... Kalau kita tak tahu, gugur fardu. Kalau kita sangka, dia panggil zan. Fiqh ini dia terbina di atas zan. Kita rasa memang dia buat, berat buat, maka tak apa. Kalau dia tak buat, dia berdosa, dia dikira berhutang dengan kita, tapi kita sudah gugur. Sebab itu kita sendiri kena ada inisiatif, cari orang yang terpercaya lah. Kalau dia minta tak biasa-biasa, tak payahlah. Cari orang yang percaya sungguh. Bagi kat student lah, student. Selalu dia kata untuk nak percaya, minta student buat. Student di sana buat. Mereka memang dah ada, macam kawan saya seorang, saya tanya, hang duduk sana haji berapa kali? 9 kali dah buat haji. Maknanya lebih tu, kalau dia nak pergi atas, dia nak tolong orang buat badan. Jadi yang paling selamat cari student. Saya pun payah nak percaya kalau setakat mai duk minta ikut dalam tu kadang-kadang. Ikut-ikut tak buat pun. Tak tahu bukan 1,500 aku. Tengoklah berapa tabung haji dah buat keluar kan. Jumlah yang wajar berapa depa duk minta tu untuk badal haji. Tak. Saya ingat 1,500 tak dapat aku. Saya duk tengok iklan dululah. 1,500. Dulu lah tak tahu lah mungkin mahal. Saya haji banyak hari, bukan sat. Umrah tak apa. Umrah paling sat berapa? Lepas boleh buat 2 jam, 3 jam. 2 jam. Kalau kita sit. Ikut kekuatan. Itu buat berapa jam? Saya kalau buat tawaf yang dekat tu, dia kadang-kadang tak sampai setengah jam. Jumlah keseluruhan daripada ihram. Kalau kita nak setengah jam tu hotel. Betul. Pergi balik dalam setengah jam. Baik.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.